kita nak jumpa. Ada orang nak jumpa malaikat, sedangkan melihat malaikat, melihat syurga, melihat neraka di dunia bukanlah satu nikmat untuk kita. Bukan di sini tempatnya. Sebab kalau kita melihat syurga, kalau kita melihat bidadari, sekarang kita nak lihat apa saja ni, kemungkinan kita akan jadi orang yang tak bergerak lah lalunya ni. Duduk termenyu senyum, aku syurga dia dah. Asal tak pergi kerja ni mana? Syurga Allah menantiku. Ataupun kita boleh jadi hidup dalam ketakutan kan. Tengok butuh rasa nampak neraka. Aku rasa yang aku nampak tu akulah. Dia jadi. Sebab tu Nabi Muhammad first dia jumpa malaikat bukan satu pengalaman yang bukan balik dia bagi cerita kat Khadijah, kau nak tahu tak aku jumpa malaikat tadi? Aku jumpa lembaga tadi. Wah. Dia tak ada macam tu. Dia duduk, dia datang dalam keadaan sangat takut. Dia kata apa? Zambilu ni selimutkan aku. Cumanya Khadijah seorang yang taat kepada suami. Dia kata apa? Takkanlah Allah nak membinasakan kau sedangkan orang yang baik. Kalau kita agaknya kata abang pergi cari mambang lagi, buat lagi pergi duduk kat gua seorang-seorang, kan dah jumpa. Dia macam tu lah. Kalau kita pula mesti kena. Tapi tidak kepada Khadijah. Tidak kepada Khadijah. Dia kata takkan Allah nak buat macam tu. Ceritanya ada benda gaib yang kita tak patut tahulah. Sebabnya tu Nabi Muhammad sendiri pun awal-awal dia pun tak tahu siapa malaikat Jibril. Dia pun rasa takut mengetahui benda gaib yang bukan bidang kita, yang bukan apa yang Allah sampaikan. Kadang-kadang boleh jadi satu benda yang memakan diri. So sini balik kepada kisah ni. Bila dah habis Nabi Allah Yusuf menceritakan mengenai dakwah dia, maka dia kotakanlah janji dia. Dia tak adalah beletir. Dia kata okey tak apalah, aku nak tidur lah. Wah, itu sangat mematangkan marah. Esoklah aku cerita. Itu taklah, dia tak kata itu. Dia kata ya sahibai wahai sijin, wahai dua penghuni penjara. Amma ahadukuma betul amma ahadukuma fayasqi rabbahu khamra. Dia kata apa? Wahai kedua-dua penghuni penjara, salah seorang antara kamu akan bertugas menyediakan minum khamar bagi tuannya. Bukan di sini maksud Nabi Yusuf ni approve bahawa mereka ni minum arak atau tidak. Kita tahu kalau dalam syariat pun dikatakan bahawa mereka pun juga tak minum kan minuman arak ni. Cumanya pada zaman Nabi Muhammad dia start dengan syariat baru, maka arak tu start perlahan-lahan diharamkan sebab peminuman dia telah kembali meluas. Bahkan Allah sendiri iktiraf dalam surah yang lain, kita ingat surah yang mana, dia kata apa? Bukankah kami, Allah suruh kita ingat nikmatlah orang Arab Quraisy nikmat, bukankah kami telah memberi kamu anggur-anggur di mana kamu memerah anggur-anggur. So Allah bagi tahu itu pun nikmat untuk kalian. Sebab masa tu masih belum diharamkan arak. Dan di sini bukan nak tunjukkan bahawa Nabi Yusuf approve perbuatan minum arak tu, cuma nak bagi tahu kau ni tempat orang kafir kan, tempat orang bukan Islam. So mereka dia ni akan bertugas kembali menyediakan khamar bagi tuan ni. Di sini tuan dia sini merujuk kepada raja lah, Malik tu nanti. Dia kata ya sahibai sijni amma ahadukuma fayasqi rabbahu khamra. Salah seorang antara kamu akan bertugas menyediakan minuman khamar bagi tuannya, minum arak lah. Wa ammal akharu fayuslabu fatakulu tayru min ra'sih. Manakala yang seorang lagi akan disalib, lalu burung memakan sebahagian kepalanya. Maksudnya setelah disalib tu tak tahu atas kesalahan apa, maka dia akan dimakan sebahagian kepala. Maksudnya mati dalam keadaan menyeksakan. Kalau saya lah macam tu, ya Allah menyesal aku tanya. Yang tadi seronok lah, nanti itu pun seksa juga. Kok 10 tahun lagi, kok 20 tahun duk tunggu bila kenapa kau happy ni? Aku nak keluar dalam penjara lah. Dua tak buat kerja, kena belasah dengan pengawal tu. Buat kerja, tapi saya nak keluar penjara lah. Bila? Tak tahu. Jadi pun kata penantian tu satu penyiksaan kan. So manakala seorang lagi salat, lalu burung memakan sebahagian kepalanya. Qudiyal amrul ladzi fihi tastaftiyan.
telah terjawab perkara yang kamu tanyakan kepadaku. Maka tak diceritakan apa yang berlaku, cuma kita pun membuat anggapan sajalah bahawa yang orang lelaki itu telah pun disaliblah, maka berlakulah apa yang ditakwilkan. Cuma yang cerita ni tak penting sebab kisah dia habis macam tu je. Kisah dia tidak membawa kebaikan kepada Nabi Yusuf. Kisah yang nak diceritakanlah kisah lelaki yang berjaya keluar daripada penjara. Walaupun asalnya Nabi Yusuf alaihi salam sendiri yang minta dia masukkan dalam penjara, tapi mungkin dalam satu tempoh yang lama dia rasa boleh keluar lah kot, insaf lah kot macam-macam tu. Mungkin berfikir, maka dia pun mula berkata kepada ni, dia ada ikhtiar untuk keluar. Ayat 42 tu kata apa? Wa qala lilladhi dhanna annahu najim minhum adhkurni 'inda rabbik fa ansahu syaitanu dhikra rabbih falabitha fi sijni bid'a sinin. Dia kata apa? Dan Yusuf berkata kepada orang yang diketahuinya akan selamat di antara mereka berdua, terangkanlah perihal kepada tuanmu. Rabbik ni kan, tuanmu. Maka kata Allah sendiri buat komen. Allah kata maka syaitan menjadikan dia lupa untuk menerangkan keadaan Yusuf kepada tuannya. Kerana itu Yusuf masih dalam penjara beberapa tahun lamanya. Berapa tahun tak tahu. Maksudnya dia dalam keadaan yang terseksa bertambah tahun lagi. Kerana apa? Menurut Allah, syaitan telah melupakan orang tu daripada menceritakan perihal Nabi Yusuf ni. Sebelum ni kita ada dalam surah Al-Kahf, saya ada mengatakan seorang lelaki tu yang dikatakan Yusha bin Nun tu, ketika dia berjalan dengan Nabi Musa AS nak berjumpa Nabi Khidir tu, dia kata tidak adalah yang melupakan aku melainkan syaitan. Yang itu saya ada tafsirkan mengikut penafsiran daripada Muhammad Rehan. Dia kata itu juga mungkin boleh jadi betul, ataupun kata cara lelaki tu, misalnya orang muda dia nak salahkan syaitan lah. Dan saya juga ada buat satu sikit kesilapan. Saya kata salah seorang lagi yang buat benda tu adalah penduduk penjara ni. Sebenarnya tak, penduduk penjara tu tak, saya kena betulkan lah apa yang salah. Penduduk penjara tu tak kata, yang kata di sini Allah SWT. Berbeza dengan senario dia yang apa tu, Nabi Allah Musa dengan pembantu dia tu, yang itu dia bagi alasan. Tapi apa pun yang paling best, dia tidak menyalahkan Allah. Apabila benda-benda yang negatif, walaupun kita tahu yang buruk pun daripada Allah, yang baik pun daripada Allah, yang buruk pun datang daripada Allah, tapi apabila baik kita kata alhamdulillah, semuanya kurniaan Allah. Tapi apabila buruk kita kata itu datang daripada diri aku sendiri. Bukan kita kata menidakkan bahawa bukan datang daripada Allah, semua pun arak pun datang daripada Allah, sihir pun datang daripada Allah. Cumanya kita tidak menyalahkan Allah SWT. Itu sikap kita kepada pencipta kita. Itu adab kita dengan Allah. Dan di sini sebab tu diceritakan sini, Allah sendiri mengatakan syaitan yang buat dia lupa. Maka berbincanglah ulama panjang lebar. Adakah syaitan berupaya untuk mendelete sistem memberansel kita kat dalam ni? Antara yang mengatakan, antara ulama kata je, antara tugas dia boleh buat, dia boleh usaha, sebab dia boleh jalan darah, dia boleh usaha untuk delete yang sesenting untuk membuatkan kita jauh daripada Allah SWT. Dan antara usaha iblis, syaitan di sini adalah untuk tak nak membiarkan Yusuf mendapat apa yang dijanjikan oleh Allah SWT, sebab dendam dia kepada umat Nabi Adam tu lah. Dia tak nak benda tu berlaku. Itu antara penafsirannya lah yang mengatakan sedemikian. Ulama berbincang, boleh tak dia ada campur tangan tu. Bagi saya wallahualam boleh jadi boleh lah, sebab dia sendiri telah minta kepada Allah SWT untuk buat apa yang dia nak buat. Allah sendiri membenarkan. Sebab tu apabila kita lupa dalam surah Al-Kahf, dia kata apa? Kita kata bila kita lupa satu benda, kita kata mudah-mudahan Allah memberikan satu petunjuk yang lebih baik. Masih lagi kita berharap kepada Allah SWT. So senanglah lepas ni kalau kita ada masalah, kita terlupa ke buat homework, kita cakap kat cikgu kita, bos kita, maaf syaitan telah melupakan aku. Dia kata apa? Macam aku kisah. Ada aku kisah, dia kata dia. kita cuba buat macam tu lah. Allah Akbar. Tapi itulah adab kita dengan Allah Ta'ala. Itu antara yang diperbincangkan. Yalah, kita tengok campur tangan syaitan ini dalam
keluarga Nabi Yusuf tu start daripada awal lagi lah, di mana dia menghasut abang-abang Yusuf ni. Kemudian sampai pula kalau pergi dia tengok Yusuf pula jadi Nabi pula. Kemudian tengok pula tiba-tiba digoda oleh untuk melakukan zina, tak buat pula, masuk penjara pula. Tak payah keluar, duduk dalam kolam penjara ni terus. Itu antara ikhtiar dia sebagai makhluk Allah SWT lah. Sebab dia kata dia nak berikhtiar. So kalaulah makhluk yang jahat seperti ini pun berikhtiar, kita sepatutnya lebih-lebih lagi berharap kepada ikhtiar Allah SWT. Iblis ketika dia keluar daripada dia menyalahkan takdir. Tapi taklah dia duduk menangisi pemergian dia daripada syurga. Tak, dia buat something untuk memesongkan akidah manusia. Jahat ni dia. Tapi Adam lain pula, dia tak menyalahkan Allah SWT. Kalau dia nak menggunakan old philosophy punya perbincangan ialah kenapa Allah tak tahan, kenapa Allah letak pokok. Dia patut yang paling boleh buat benda itu adalah Adam alaihissalam. Tapi satu patah perkataan pun tak keluar daripada mulut Adam alaihissalam, melainkan Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakuna minal khasirin. Ya Allah, kami telah menzalimi diri kami sendiri. Kalau kau tak ampuni kami, maka kami tergolong dalam golongan orang yang zalim. Itu sikap kita. Sikap kita bukan mencari salah Allah SWT, sebaliknya mencari keredaan, mencari rahmat daripada pengampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. So sini kemudian berlakulah kepada Allah yang seterusnya, di mana apa kata waqala al-malik inni ara sab'a baqaratin simani ya'kuluhunna sab'un ijaf wa sab'a sumbulatin khudrin wa ukhra yabisat ya ayyuhal mala'u aqtuni fi ru'yaya in kuntum lirru'ya ta'burun. Raja pun bermimpi. Raja berkata kepada para pembesar, dia kata apa? Sesungguhnya aku ini bermimpi melihat 7 ekor lembu betina yang gemuk dimakan oleh 7 ekor lembu betina yang kurus. Kalau kita tengok kalau saya tengok dalam cerita Arab kartun tu, dia tunjuk betul lah lembu betina mimpi makan tu. Macam tu kan. Habis lembu satu kena makan. Saya tak pernah terbayang, tapi bila saya tengok cerita, macam tu ke? Bayangan dia kan macam monster ke. Besar macam dia buka mulut dia nak makan. Jadi macam tu. Mimpi tu mimpi yang apa? Pelik. Kemudian apa? Kemudian kuluhun sab'un ijaf wa sab'a sumbulatin khudrin wa ukhra yabisat. Kemudian apa dia lihat? 7 tangkai gandum yang hijau dan 7 tangkai lainnya kering. Maka raja ni berkata, ya ayyuhal mala'u aftuni fi ru'ya in kuntum lirru'ya ta'burun. Dia kata apa? Terangkanlah kepadaku tentang takwil mimpiku itu jika kamu dapat menakwilkan mimpiku. Maka setelah ayat seterusnya saya tak sambung lah, cukuplah setakat ni. Kita sambung esok insyaAllah. Maka cuma nak preview sikit lah. Maka selepas itu mereka tak mampu nak takwilkan lah, sebab dia rasa macam itu mimpi kosong, tak ada upaya. Dia tak cakap kami tak mampu, dia kata apa? Ni tak ada makna ni, tak ada makna. Ni cuma mainan tidur lah kot, dia nak kata macam tu. Wallahu a'lam. InsyaAllah kita akan sambung perbincangan kita esok hari dalam perjalanan kita menyusuri perjalanan Nabi Allah Yusuf alaihissalam sebagai pedoman kita untuk menjalani kehidupan kita. Kalau kita rasa susah, Allah tunjuk kisah ada orang lebih susah daripada kita, itu Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Okey, sebelum kita balik, buka dulu lah kepada soalan-soalan. Kalau saya tak mampu jawab, insyaAllah kita jawab esok. Silakan. Allahu a'lam. Kalau kira dia orang Yahudi, kemungkinan dia cakap Hebrew lah. Sebabnya apa? Dia orang Bani Israel kan. Tapi kita tak tahu. Ada juga pandangan yang mengatakan bahawa raja ketika itu adalah orang Arab. Ada juga pandangan yang mengatakan raja ketika itu adalah orang Arab. Allah Allah macam mana dapat pandangan ni, mana dia dapat. Tapi ada pandangan yang mengitukan. Kata lepas tu pula bawa orang asli Mesir, sebab mereka berperang kan. Beza kan. Kalau zaman ni mereka tak panggil Firaun, mereka panggil sebagai Malik, raja. Malik ni jadi, tapi bila zaman yang Firaun tu lain pula.
Dia panggil Firaun. Itu menunjukkan hebatnya Al-Quran. Dia bezakan zaman. Beza zaman di antara yang pemimpin yang zalim tu dengan pemimpin yang adil tu. Wallahu a'lam. Dari segi sejarah mungkinlah siapa yang pandai sejarah. Ya. Dia dah belajar dari kecil lah. Sebab solat tu kan kalau ikutkanlah pandangan saya mengatakan, kalau ikut solat, kalau ikut pandangan lain, dia taklah berpisah daripada umur dia 3 tahun. Dia berpisah ketika dia gulam. Bahkan dia boleh memikirkan, dia boleh cerita pun apa yang berada dalam mimpi. Dia kata planet-planet ni, apa tu, bintang-bintang ni sujud kepada aku. Maksudnya dia tahulah ibadah-ibadah tu. Dan kalaupun dia tak mendapat tarbiyah awal pun, of course dia seorang Nabi. Allah lah ajar kat dia. Dia dapat wahyu lah. Tapi apa yang kita lihat di sini, dia memang ditarbiyah. Dia hilang tu bukanlah pada umur yang dia belum memayis. Dia hilang tu pada umur dia yang kalau dia tak akil balik pun, sekurang-kurangnya dia memayis lah. Sudah cukup apa ilmu yang dia pelajari. Dan of course dia dah dapat dah pun wahyu direct daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang tidak dia memerlukan daripada Yaqub alaihissalam lah. Wallahu a'lam. Ya. Mampu mentakwilkan mimpi dan dia berkongsi ke orang untuk bantu orang. Wallahu a'lam. Tapi memang kita tak nafikan dalam hadis Nabi Muhammad SAW sendiri ada yang menyatakan bahawa, esok saya tengok balik hadis tu dengan jelas, yang mengatakan bahawa mimpi itu memang sebahagian ataupun 2/3 daripada wahyu. Jadi kita tidak menolak adanya orang yang boleh menceritakan kebenaran itu. Cumanya dia punya rules and regulation mesti ada syarat-syarat yang terperinci dalam kita mengambil satu-satu pandangan. Pertama, pandangan itu bukan pandangan yang 100% solid. Dia boleh jadi andaian-andaian saja, seperti mana doktor diagnosis penyakit, itu saja. Kita tak boleh anggap sebagai orang kata inilah orang kata pandangan yang paling mutlak dan paling benar, dan dia terbuka kepada hujah dan dia terbuka kepada argument. Tak ada masalah, tak percaya pun tak berdosa, tak ada masalah. Tapi dan penting, rules yang paling penting sebenarnya adalah dia tidak boleh mengubah syariat. Itu yang paling bahaya. Dan dia tidak boleh mendakwa satu perkara ghaib yang tidak pernah diceritakan. Contoh, dia kata saya nampak Nabi Khidir pernah datang, saya nampak Muhammad pernah hadir dalam semi majlis, yang itu satu dakwaan yang boleh menyebabkan kekeliruan yang besar dalam masyarakat lah. Kita tak nafikan ada pandangan-pandangan sebegitu, tapi kalau boleh kita elakkan supaya dia tak menimbulkan orang kata polemik dalam masyarakat. Contohnya lagi, orang boleh kata yang itu satu nasi mimpi. Dia kata apa, aku bermimpi, dan dia tak boleh jadi hujah. Aku bermimpi bahawa Muhammad ni sebenarnya pencuri. Dia tak boleh dijadikan apa tu qarinah dalam perbicaraan lah. Dia tak boleh. Sebab dia cuma mimpi. Dia kena buktikan dengan cara lain. Kalau tidak, habislah punahlah masyarakat. Saya mimpi sebenarnya dia ni lah pencuri. Tak, saya mimpi dia. Tak, aku mimpi kau. Aku mimpi hakim ni pencuri. Sudah. Jadi kelang kabut lah. Jadi untuk orang yang memegang mimpi, dia mestilah orang yang dipercayai. Seperti mana Yusuf, dia kata ya as-sadiq, wahai orang yang dipercayailah, orang yang diyakini kebaikan dia lah. Dia tak semestinya seorang ustaz. Dia boleh, kita tengoklah pada amalan dia. Dan antara tips dia yang ulama letak ialah orang yang bercakap bohong ketika hidupnya, maka kemungkinan mimpinya juga adalah bohong. Di antara tips dia. Dan orang yang biasa dengan cakap baik, akhlak dia molek, dan cara tidurnya betul dengan wuduk, kemungkinan mimpi dia ada ketika boleh jadi mimpi yang benar. Tapi satu yang perlu diingatkan, seperti kita cakap awal-awal bagi tadi, ialah mimpi benar bukan semestinya datang dari orang Islam saja. Mimpi benar boleh datang daripada orang kafir sekalipun, dan dia boleh datang kepada orang jahat pun. Jadi dia tidak boleh mengubah perspektif hanya kerana dia mampu mentakwil satu mimpi. Tak semestinya dia boleh menakwil mimpi yang lain. Sebab dia bukan satu orang kata endorsement bahawa Allah telah mengangkat dia menjadi Nabi. Tak. Dia masih lagi terbuka kepada argument, dan dia masih lagi terbuka kepada error lah. Kepada kesalahan. Tak ada yang mutlak. Boleh sebagai apa? Ikhtiar agak-agak ajalah. Agak-agak. Dan apa pun dia tak mampu nak mengubah qada dan qadar Allah SWT. Yang lebih penting adalah hiduplah dalam bumi dunia yang nyata, daripada kita bergantung kepada mimpi ni. Mimpi ni sekadar bantuan, berita gembira je lah.
Allah nak bagi tahu, oh satu hari nanti kau kahwin dengan orang macam ni. Tiba-tiba buat sembahyang tahajud, nampak oh perempuan ni lah isteri aku kot. Okey, alhamdulillah. Tiba-tiba tengok dah jadi kenyataan, beliau cerita kat sini, mimpi dah you memang sebelum ni. Confirm dah memang you. Okey, dia pun happy. Setakat itulah. Setakat itu. Wallahu a'lam. Ustaz, dalam Quran tak disebut Zulaikha kan? Tak pernah. Jadi macam mana kita dapat Zulaikha? Israiliyat. Ya, daripada kisah-kisah Bani Israel. Kisah Bani Israel. Memang bahkan Nabi Muhammad pun tidak pernah menyebut nama Zulaikha. Nama Zulaikha ni kita dapat daripada Israiliyat dah. Sama Hawa pun sama. Hawa tak dicerita dalam Quran, tapi dia cerita, dia kata cuma zaujah, ya kan? Apa tu, uskun wa anta wa zaujuka, kan? Cuma ada apa, kau duduklah di sana bersama isterimu ataupun pasanganmu. Setakat itu je lah. Sebab apa nama itu tidak penting, satu, dan fokus dia lah kepada Nabi Yusuf AS. Dan apatah lagi apabila kita lihat orang yang dinamakan Zulaikha ini seorang yang berperangai jelek. Jadi Allah nak ajar kita, apabila orang tu buat satu benda jahat, kita tak buka nama dia secara terbuka, melainkan kalau kita nak mengadili dia. Jadi tidak ada faedah kita mengetahui nama dia, sekadar untuk kita mengetahui keaiban dia. Yang Allah nak sampaikan bukan keaiban perempuan ni, tapi Allah ceritakan, wakilkan dia ni sebagai adanya orang ni wujud dalam masyarakat. Sedangkan kita tahu wanita adalah satu orang yang sangat malu. Biasanya yang laku goda-goda zaman sekarang ni, yang melakunya, yang buatnya lelaki yang berani buat benda ni. Tapi sangat aneh dalam kisah Nabi Yusuf ni, Allah paparkan rupanya ada orang yang boleh memulakannya sendiri daripada wanita itu sendiri. Wallahu alam. Okay, satu lagi saya macam Ustaz kata tadi, yang bila doa orang kahwin kan antara Yusuf dengan Zulaikha. Kan kita faham sini Zulaikha ni seorang yang jahat kan? Ya. Macam mana kita Sebab tu saya jadi pertama, saya tidak mengetahui akhiran hidup Zulaikha. Jadi saya, untuk menyatakan dia perempuan yang jahat, tidak berani saya mengatakan dia, sebab kita tak tahu, boleh jadi dia bertaubat, boleh jadi dia masuk Islam, boleh jadi dia menerima dakwah Yusuf AS. Cumanya sekadar yang kita tahu di sini, untuk kita mendoakan satu benda yang pasti tak wajar. Sebab Allah atau Nabi Muhammad SAW sendiri, Rasulullah sendiri tidak menceritakan bahawa kejadian itu berlaku. Jadi yang kita ambil hanyalah daripada sumber luar, yang selain daripada Quran, selain daripada sunnah. Cumanya ada tak ulama yang berpandangan begitu? Ada. Tapi macam saya kata, dia tak memberi kesan kepada kisah hidup kita. Lebih baik kita doa, ya Allah, kau satulah hati kami dengan seperti mana kau satukan hati Muhammad dengan Khadijah ke, lebih afdal. Atau kau satukan hati Ali dengan Fatimah ke, lebih afdal. Jelas yang bahawa memang mereka berkahwin. Walaupun kita tahulah setiap orang tu ada masalah rumah tangga dia sendiri, tapi dari segi keimanan kita jelaslah, Fatimah orang yang beriman, Ali itu orang beriman, dan confirm kahwin pun, dan memang kita confirm Nabi memang sangat menyayangi Khadijah sehingga mendatangkan cemburu pun kepada Aisyah yang tak pernah bertemu dengan Khadijah pun. Sebab dia kata asyik Khadijah, tak ada orang lain lah. Itu dia. soalan terakhir. Silakan. So, Nabi Yaakob ataupun Nabi Yusuf ni, dia berasal daripada Kanaan. Ya, Palestin, menurut sejarah lah. So Nabi Yaakob ni adalah asal usul keturunan Bani Israel kan? Ya. Jadi Nabi Yaakob pula Israel. Nabi Yaakob tu Israel. Nabi Yaakob tu Israel. Dan anak cucu dia pun keturunan dia lah ya. Ya. Jadi maknanya Palestin tu memang milik Israel lah. Asalnya. Tak, memang kalau kena asal memang tak dinafikan. Mereka memang dijanjikan untuk masuk ke Palestin kembali. Musa dijanjikan untuk mendapatkan kembali. Tapi dia ada tapi dia. Tapi dia punya tawaran tu dah tak valid dah. Tak valid sebab hasil daripada kecurangan mereka sendiri. Maka Allah kata apa? Allah memang jadikan Bani Israel sebagai kaum yang terbaik. Tak dinafikan, dalam Quran pun dinyatakan begitu. Kaum yang terbaik. Tapi dia ada rules and regulation dia. Dia ada syarat dia untuk kita mencapai sebagai umat yang terbaik. Contoh, dalam Quran sendiri mengatakan bahawa umat Muhammad adalah umat yang terbaik.
Adakah semua? Adakah saya? Adakah Tuhan? Adakah salah seorang kita ni termasuk dalam janji Allah ni? Boleh kalau kita menepati syarat-syarat dan kriteria ada, terms and conditions. Tapi kalau dia tak menepati syaratnya, maka Allah lupuskanlah. So sekarang ni Palestin bukan untuk Bani Israel lah, dia untuk orang yang duduk sana lah. Dan dia boleh dapat lah kalau dia orang Islam lah. Kalau dia bukan, kalau kita pun dah ada undang-undang kita, undang-undang geografi apa sendiri, dan benda tu dah tak valid dah. Sebab apa? Mereka sendiri banyak melakukan keingkaran, mereka bunuh nabi-nabi mereka, maka Allah dengan kebijaksanaan Allah dah bagi kepada orang lain dah. Dan benda dah tak valid dah. Asalnya betul. Tapi Orthodox sendiri mengatakan, mana-mana yang kadang-kadang kalau kita tengok dalam YouTube mereka sendiri katakan Palestin bukan untuk kita dah. Mereka sendiri tahu benda tu. Sebab apa? Mereka tahu sebab yang patut ikut adalah Nabi akhir zaman ni. Jadi dia tak valid dah. Memang asalnya begitu. Allah sendiri kata begitu. Tapi dia sebab tu Umar kata apa? Kita ni satu golongan yang dimuliakan dengan Islam. Saat kita meninggalkan Islam, saat itu Allah akan meninggalkan kita lah. Seperti mana bangsa Melayu sendiri pernah memegang satu negeri yang hebat pun. Masa pernah kerajaan Melayu tu lah pernah jadi kerajaan yang paling hebat pun, antara kerajaan hebat. Tapi akhirnya banyak melaku kecurangan apa semua. Akhirnya jadi kerajaan yang lemah. Berlaku juga kepada Turki sekalipun. Turki dulu kat Ottomaniyah sangat kerajaan yang hebat, tapi berlakunya corruption, maka Allah bagi kepada orang lain. Itu Allah boleh buat. Mula-mula Allah bagi ke Arab Islam ni, kemudian Allah bebaskan dia kepada semua bangsa pun boleh pegang. Kalau tengok ahli hadis pun ramai pun orang yang bukan datang daripada Arab pun. Jadi dia bukan soal bangsa. Now kalau kita tengok dulu agama memang turun kepada satu bangsa saja, tapi sekarang agama diturun kepada semua bangsa. Dah tak ada dah soal bangsa kat sini. Ya ada cuma soal iman, soal Islam sahaja. Dah tak ada dah. Allah dah lupuskan syariat tu. Hatanya Nabi Muhammad SAW melupuskan atau melengkapkan syariat-syariat yang sebelumnya. Itu tak boleh lah. Nak kena baca Quran tu kena baca sampai sehabis-habisnya lah. Tak boleh dia pegang pada satu ayat saja. Allahu a'lam. Soalan lagi? Ya. Silakan. Ustaz, tentang yang raja tak takwil mimpi kan? Ya. Jadi dia bukan raja Al-Aziz yang Bukan Al-Aziz tu Perdana Menteri kalau kita nak tafsirkan. Jadi Malik ni adalah raja. Jadi tapi yang banyak buat kerja adalah Al-Aziz lah. Macam kita tengok macam kita pun kita ada raja berperlembagaan, kita ada agung dan kita ada Najib kita ada Perdana Menteri. Dan kita ada Perdana Menteri kita ada dari segi perlembagaan, saya tak cerita dari segi realiti. Dari segi perlembagaan, agung berhak untuk memberi pengampunan kepada orang dalam banduan. Misal kata, maksudnya kuasa raja di situ melebihi kuasa Perdana Menteri itu sendiri dari sudut perlembagaan. Nak tanya lebih lanjut, tanya Syukri, dia lagi hebat. Saya ni berasa je, kok betul kok salah kita tahu. Yang bab ni bukan bab bidang saya. Bidang politik ni adalah bidang yang saya tak pandai. Tapi itu antaranya lah. Tapi di sini menunjukkan bahawa dia Al-Aziz Perdana Menteri lah, Perdana Menteri, Malik tu raja. Dan dia hidup pada zaman yang sama. Sebab nanti Zulaikha akan dibicarakan di hadapan raja. Ya, lagi. Silakan. Silakan. yang ayat kedua tu tentang hikmah kan? Dalam Al-Quran diterjemahkan sebagai kekuasaan. Ya. Tak pasti. Ayat 22 je. Macam mana dia terjemahkan? Okey. Sekejap ya. Kekuasaan dan ilmu, betul? Tapi sebenarnya kalau lebih tepat dikurniakan hikmah di sana adalah kebijaksanaan lah. Cuma mungkin penafsir ayat ini mengatakan bahawa nanti Allah akan bagi dia kekuasaan jugalah. Tapi lebih tepat hikmah adalah kebijaksanaan. Seperti mana semua para nabi, dia dikurniakan hikmah, dia dikurniakan kebijaksanaan, dia dikurniakan ilmu. Ada orang ada ilmu tapi dia tidak ada kebijaksanaan. Ilmu sekadar ilmu lah, sertifikat. Dia ada ilmu tapi dia tak mampu memanfaatkan ilmu dia. Ada orang dia ada kebijaksanaan dan satu ilmu, tapi dia biasanya orang yang ada hikmah dia mesti ada ilmu lah. Dia mesti ada ilmu dia sendiri.
Tapi paling tepat sebenarnya kalau hikmah, dia bukan kekuasaan. Hikmah adalah ditafsirkan sebagai kebijaksanaan. Cuma mungkin penafsir Quran ini menafsirkan dengan mengikut dia punya pandangan dia, mengatakan bahawa nanti Yusuf akan dapat kekuasaan lah. Wallahu alam. Sebab kalau kita tengok bahasa kita pun kekurangan vocab lah. Kadang-kadang dia tak tafsirkan menurut harfiah, dia tafsirkan mengikut pemahaman ayat secara menyeluruh. Wallahu alam. Boleh jadi betul dan boleh jadi salah lah. Yang saya utarakan pun ada pandangan peribadi, ada yang datang daripada tafsir Quran, dan dia juga terbuka kepada perdebatan lah, kepada hujah. Tidak ada yang benar melainkan yang datang direct daripada Allah Subhanahu Wa Taala saja. Ada soalan lagi? Ya. Ya. Sampai lagi besar, akhirnya sedangkan tu start sepuluh Ya. Kalau macam dia logik, dia dah daripada kecil besar, dia macam memang setiap hari jumpa. Ya. Bukannya macam bila Nabi Yusuf tu dah besar, tiba-tiba dia jumpa. Ya. Dia macam everyday jumpa. So, tak kenal dia ada nafsu pada orang yang macam kalau kita dah setiap hari jumpa, so muka dia tu macam biasa je dah, tak ada dah. Macam kalau kita dah biasa kan, nampak muka dia. Ya, soalan yang sangat menarik. Tapi itulah hebatnya apabila dibius cinta. Hebatnya kuasa cinta. Cinta tu buta. Dan satu lagi apa, kita bezakan antara cinta dan nafsu. Dia nafsu memang ada dalam setiap manusia. Tapi itu yang Buya Hamka dia kata apabila kita sampai ke satu umur yang tua, apabila kita bersama dengan isteri kita, dah kenal isteri kita dah lama, baru sebenarnya kita kenal apa itu erti cinta. Seminar cinta. Sebab apa? Ketika itu sudah tidak ada elemen nafsu dah. Sudah tidak ada elemen nafsu. Ketika itu masing-masing anak-anak pun dah besar, anak-anak pun dah ni cerita nak hidup bersama je lah, tunggu nak mati je lah. Kata engkau ada, alhamdulillah engkau ada. Life partner. Tapi ada orang juga dah makin tua makin menjadi pada juga kan. Dia terpulang lah. So ini soal yang sangat aneh lah. Memang kisah Yusuf ni kalau mengikut logik akal sebagai orang yang beragama sepatutnya tak berlaku begitu. Tapi soal nafsu, dia memang soal yang sangat memelikkan. Kalau kita bincang kepada pakar psikologi, bagaimana seorang yang memang sebenarnya tidak ada perasaan kepada perempuan pun, dia seorang yang kita kata memang kata aku ni tak minat perempuan lah. Tapi tiba-tiba dalam satu keadaan, tiba-tiba dia pun boleh tergerincir ke dalam zina. Sebab apa? Adanya perasaan-perasaan yang ada dalam. Sebab ni soal yang sangat pelik. Syaitan ni dia menggoda manusia dengan satu perkara yang sangat pelik lah. Kalau ikut logik memanglah. Tapi dalam kita sendiri juga tak tahu. Satu lagi kita tak tahu, adakah isteri itu baru orang kata baru rasa cinta, atau cinta itu telah dipendam cukup lama. Cinta dah dipendam cukup lama pun jadi masalah juga kan. Wallahualam. Cinta terpendam kata. Cuma mencari masa aja untuk menjalankan orang kata aktiviti itulah. Wallahualam. Dan muka pun berubah jugalah. Kadang-kadang tengok tak comel pula kan. Boleh jadi je. Tengok mood. Tengok mood. Isteri baru macam mana? Wallahu a'lam, tidak ada indikasi yang mengatakan bahawa ini isteri yang barulah. Cuma indikasi yang mengatakan bahawa this is the same person yang masih lagi ketika ni lah. Sebab bila tidak ada indikasi, so kita berpandangan bahawa dia orang yang sama lah. Dan kita orang zaman dulu pun mungkin masa dia bela Yusuf pun dia tak tua mana lah. Itu Israeliat lah. Panjang. Saya segan nak menceritakan dari sini. Allah. Banyak. Kalau kita baca Israeliat, nanti sebenarnya Zulaikha ni telah orang yang menopause, maka Allah elokkan balik, maka dia boleh beranak balik. Allah banyaklah cerita. Jadi cerita itu tak memberi manfaat dah kepada kita. Silakan, soalan lagi. Ya. Boleh. Ya. Siapa nak balik boleh balik. Siapa nak tanya soalan boleh tanya, saya tak kisah. Israeliat macam saya kata tadi, Nabi kata Israeliat sampaikan, tak ada masalah. Cuma kita tidak menidakkan, kita tidak membenarkan.
Tapi cumanya kadang-kadang dia memalukan kepribadian seorang Nabi itu sendirilah. Nabi pergi kejar pula isteri dia pula. Ya, ada soalan ni. Ya. Lepas tu dia kejar tu. Yalah. Sampai koyak pula baju kat belakang dia. Ya. Handsome. Allah alam. Pertama, memang kalau sekadar keceritakan ilmu saya, tak adalah yang diajar oleh mana-mana sahabat. Sebab handsome tu sebenarnya tak mempunyai manfaat pun kepada orang tu. Sebab tu doa yang paling diajar adalah Rabbana hablana min azwajina wa min zuriyatina qurrata ayun kan, wa ja'alna lil muttaqina imama, wa ja'alna mitakuna imama kan, lebih kurang begitu bunyi dia kan. Ya, jadikanlah betul aku imam ke sebagai apa, sebab kepada orang-orang yang beriman ni sebagai cahaya kan, cahaya mata, dan jadikanlah kami ni imam, penyejuk mata, jadi kami imam kepada orang ini. Itu yang lebih penting. Dan antara doa yang tu Rabbi ja'al, saya tak ingat macam doa tu, Rabbi ja'al ni muqimus solah ya, muqimus solah wa min zuriyati, ya Allah jadikanlah kami orang yang bersolat dan juga itulah zuriat kami, zuriatku. Jadi itu yang lebih penting daripada mendoakan seorang anak tu handsome. Sebab kalau anak tu handsome, dia jadi model. No dakwah boleh lah kot. Cuma tak ada petunjuk. Nak ikhtiar boleh tak? Silakan lah. Silakan kalau rasa nak baca. Sebenarnya yang akhirnya yang keluar ialah doa lah, tawassul lah. Dia bukan kepada dari segi surah, dan tak ada petunjuk lah untuk jadi anak handsome. Kalau nak ni, baca surah Maryam. Kalau mengandung, baca surah Maryam. Yang penting bacalah apa-apa surah pun, semuanya ada pahala. Satu huruf itu nilai dia sampai 10 kan. Jadi, dan Allah, Nabi tak kata alif lam mim satu huruf, alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Yang penting lah mendapat ibrah, pengajaran daripada Allah SWT. Sebab apa? Quran ni paling utama adalah, primer dia lah untuk mendatangkan hidayah kepada kita, petunjuk untuk kita menjalani kehidupan di dunia yang sangat mencabar ini, supaya kita dapat bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Itu yang paling penting lah. Yang lain semua sekunder. Tapi masalahnya sekarang, apabila kita menjadikan yang sekunder itu utama, ya, yang second, keajaiban dalam Quran, sedapkan masakan, apa tu, jaga anak tu supaya tak dengar cakap apa tu, supaya suami kita sayang kat kita apa semua. Akhirnya dia jadi daripada kitab petunjuk kepada kitab Harry Potter. Dia macam tu. Jadi kita nak melarikan sikit. Kata tak salah, saya pun tak beranilah. Tapi kalau nak kata ada tak petunjuk daripada hadis, setakat kecetakan ilmu saya tak ada. Tapi kalau ada bolehlah kita ramai. Tapi saya tak baca pun saya keluar handsome juga. Allah Akbar. Geli mendengar. Ya. Minta boleh. Minta anak kacak boleh. Tapi tak semestinya surah Yusuf lah. Kalau nak kata ada petunjuk Nabi, tidak ada. Setakat yang saya tahu. Ada lagi soalan? Kalau tak ada soalan yang seterusnya, okey. Kita tutup dulu perbincangan kita hari ini dengan tasbih kifarah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.